Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul pada malam yang mulia ni dalam majlis ilmu. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah malam ni perbahasan kita masih lagi berkaitan dengan agama Yahudi. Dan sebelum ni kita dah sebut tentang asal agama Yahudi itu, daripada mana datang istilah Yahudi itu sendiri. Yang mana kalau kita tengok, perkataan Yahudi itu digunakan oleh Al-Quran, dan Al-Quran juga ingin merujuk kepada mereka yang menganut agama Yahudi ini. Quran juga guna perkataan Bani Israel. Kita dah sebut pada minggu lepas, perkataan Bani Israel ini merujuk kepada asalnya anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam, yang mana salah seorang anak Nabi Yaqub ni bernama Yahuda. Dan Yahuda ni, kalau kita tengok dalam Al-Quran tidak menyebut tentang kewujudan nama tersebut secara jelas, tapi Al-Quran menyebut tentang anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam dalam surah Yusuf. Anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam tu, cerita tentang mereka ni disebut dalam surah Yusuf. Yang mana kalau kita tengok surah Yusuf, Allah Ta'ala sebut permulaan surah Yusuf ni cerita tentang mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi. Ayat tu Allah Ta'ala kata, iz qala Yusufu li abi, ketika mana telah berkata Nabi Yusuf kepada ayahnya, yakni Nabi Yaqub, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, wahai ayahku, aku telah melihat 11 bintang, matahari dan juga bulan telah tunduk sujud hormat kepadaku. Apa respon Nabi Yaqub bila mana dengar cerita tu ataupun dengar perkataan tu daripada Nabi Yusuf? Nabi Yaqub kata, ya bunayya la taqsus ru'yaka, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpi kamu, sebab mimpi itu petunjuk, petanda kepada kedudukan dan kehebatan Nabi Yusuf alaihissalam. Para ulama sebut 11 bintang itu mewakili kepada adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Allah Ta'ala cerita panjang lebar dalam surah Yusuf ni
konspirasi yang dilakukan oleh adik-beradik Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana mereka telah merancang pada peringkat awalnya nak bunuh Nabi Yusuf. Tapi akhirnya mereka humban Nabi Yusuf tu dalam perigi buta, dan dibuatlah cerita kepada ayahnya Nabi Yaqub, Nabi Yusuf tu telah dimakan oleh serigala. Ini cerita yang kita dengar dalam Al-Quran, yang mana kalau tengok dalam Quran sendiri sebut konspirasi awal, perancangan awal nak bunuh Nabi Yusuf, tapi idea tu telah dibantah oleh salah seorang daripada adik-beradik Nabi Yusuf yang dah tua pada waktu tu, ataupun yang besar sikit pada Nabi Yusuf, supaya jangan bunuh, tapi humbankan dia dalam perigi buta. Dikatakan dalam sebahagian riwayat, yang memberi idea tu ialah yang paling tua, maknanya yang paling sulung. Namanya ialah Yahuda, sebahagian riwayat sebut, tapi Quran tak sebutlah nama dia. Quran tak sebut nama dia. Okay. Saya nak sebut sini, Quran tak sebut nama dia sebab nama dia tu ataupun nama seorang demi seorang tu tak penting untuk Quran sebut. Sebab Quran nak terus kita direct ambil pengajaran cerita tu, bukan hafal nama-nama Nabi, nama-nama adik-beradik Nabi Yusuf, bukan. Ia sama juga dengan konsep cerita Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang ditidurkan oleh Allah Ta'ala selama 309 tahun, yang mana sebahagian orang ni sibuk cari nama dia. Nama dia dikatakan Yamliha, macam-macam lah, ada 7 nama. Okay. Dan dia tidak berakhir dengan cari nama. Rupa-rupanya nama 7 orang Ashabul Kahfi itu berubah menjadi khurafat pula. Sebab tu kalau tengok ada sebahagian orang kita ni, dia tampal 7 nama tu di pintu rumah, di kedai-kedai makan ataupun tempat perusahaan. Tujuannya tak mahu dimasuki pencuri. Ada 7 nama tu. Dan dahsyatnya, amalan tu dia disebarkan melalui meja-meja kuliah. Dia tak disebarkan melalui orang-orang tepi jalan, tak. Ustaz-ustaz yang menyebarkannya. Dululah dia cerita dulu. Sebab apa jadi macam tu? Sebab terlalu berpegang kepada riwayat Israiliyat yang tidak diperiksa sejauh manakah kebenaran riwayat tersebut. Lalu riwayat Israiliyat tu telah mengganggu beberapa isu utama kalangan orang Islam, terutamanya isu akidah. Sebab tu kalau kita tengok cerita Israiliyat ni, dia banyak masuk dalam kitab-kitab tafsir. Antara tafsir yang ada cerita Israiliyat ialah tafsir At-Tabari, tafsir yang ditulis oleh Ibn Jarir At-Tabari, dan juga tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Orang yang baca 2 tafsir ni, dia akan jumpa dengan riwayat Israiliyat. Hatta tafsir Ibn Kathir pun ada sebut. Tapi dengan sebab kita ni ataupun sebahagian pembaca ni, dia tak tengok apa sebab penulis datangkan cerita tu ataupun letak cerita tu. Sebab tu kalau kita tengok penting baca kitab ni, kena baca pendahuluan dia dulu. Sebab dalam pendahuluan tu penulis beritahu metodologi, cara dia tulis buku tu. Jadi 3 orang ni, Imam Qurtubi baik, Ibn Kathir baik, dan juga Ibnu Jarir At-Tabari, ni 3 orang ni ahli tafsir, ulama tafsir. Dia orang masukkan dalam kitab dia orang riwayat Israiliyat, dia orang tak masukkan cerita saja, tapi dia orang masukkan juga nama perawi terhadap cerita tu. Siapa yang bawa cerita tu? Sebabnya zaman dia orang tulis kitab, zaman itu ialah zaman kehidupan para perawi, termasuklah perawi-perawi yang palsu tu, yang bawa riwayat palsu tu. Jadi bila mana orang dengar nama-nama perawi tu, orang dah tahu, okey, ni cerita palsu. Tapi dengan sebab kitab tu dah berusia 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, bahkan mungkin 1000 tahun, dan sampai kepada kita umat akhir zaman ni, menyebabkan kita duk ingat yang ada dalam kitab tu semua betul, lalu kita ceritakan pada orang. Sebab tu kalau kita tengok metodologi penulisan para ulama tu penting.
Sebab tu kalau nak baca tafsir Ibn Kathir hari ni, kena cari yang sudah ditahqiq, yang telah dicek balik riwayat tu. Maknanya ada orang beritahu, okey, ni riwayat ni palsu. Contoh riwayat yang datang daripada perawi bernama Abu Mikhnaf. Abu Mikhnaf banyak meriwayatkan hadis-hadis palsu dan juga meriwayatkan riwayat Israiliyat. Sebab tu kalau kita tengok Israiliyat ni, cerita Israiliyat ni, Israiliyat tu mari pada apa? Mari daripada perkataan Israel, iaitu cerita yang ditokok tambah oleh ahli kitab. Kita dah sebut sebelum ni minggu lepas, antara jenayah yang dilakukan oleh ahli kitab, ahli agama dalam agama Yahudi ni, mereka tulis kitab, mereka tulis huraian kepada ayat-ayat Tuhan. Dalam kitab Taurat tu mereka buat huraian. Huraian tu dia orang dakwa firman Tuhan juga. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Celakalah bagi orang yang telah menulis huraian-huraian kepada ayat kami, kemudian mendakwa ianya pun daripada kami. Tujuan ialah untuk membeli sebahagian daripada benda yang murah harga, iaitu dunia. Allah Ta'ala beritahu jenayah ahli kitab ni, dia orang tengok ayat dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dia orang tambah sikit ayat tu. Dia orang tambah sikit ayat tu. Nak bagi ayat tu sedap. Lalu dia orang dakwa, dia orang sampaikan kepada orang awam, dia orang kata, okey, ayat ni pun ayat Tuhan juga. Jadi riwayat yang macam ni lah yang disebut sebagai Israiliyat. Israiliyat. Kalau kita tengok, ada satu orang tokoh, Dr. Abu Syabhah, seorang ulama daripada Mesir, zaman kita lah, zaman 90-an, 80-an. Dia ada tulis satu kitab Israiliyat fi kutubut tafasir wal ahadith, cerita-cerita Israiliyat dalam kitab tafsir dan juga dalam kitab-kitab hadis. Alhamdulillah buku ni Jakim terjemah dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita boleh cari, kita boleh baca. Okay. Antara cerita yang masyhur sekali ialah sebab orang lelaki ada halkum dan perempuan ada payudara. Ni Israiliyat. Orang duk tanya 2-3 hari ni, ada satu video viral. Video satu orang ustaz kata sebab orang lelaki ni ada halkum dan sebab orang perempuan ada payudara. Dia baca, dia sebut, kata benda tu ada dalam kitab tafsir. Kita tak nafi, cerita tu memang ada dalam kitab tafsir. Tapi penulis kitab tafsir tidak bersetuju dengan cerita tu. Sebab tu dia bawa nama perawi. Dia suruh kita berhati-hati. Tapi kita tak faham cara penulis tulis kitab, cara ulama tulis kitab. Kita duk rasa setiap yang ada dalam kitab itu ialah benda baik yang kita boleh sebarkan pada orang. Sebab tu kita kena tengok kitab tu dia tulis atas sebab apa. Contoh Al-Imam Ibn Jauzi, dia tulis kitab hadis nama dia Al-Mawdu'at, himpunan hadis-hadis palsu. Mana dia tak bersetuju dengan hadis-hadis yang dia riwayat dalam tu. Dia nak sebut kepalsuan hadis tu. Ada orang sebahagian yang pandai baca kitab sikit, dia baca, dia kuliahkan, dia buat ceramah, dia pun kata hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Dia tak tahu kitab tu kitab himpunan hadis palsu, tapi cerita macam kitab tu kitab hadis sahih. Jadi itu kena faham dulu. Cerita tu cerita lama dah orang duk cerita. Cerita orang lelaki ada halkum dengan orang perempuan ada payudara ni sebab apa? Kalau kita tengoklah versi Israiliyat dia tu, bila mana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Adam dalam surah A'raf, Allah Ta'ala sebut la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati dua orang kamu ni, jangan dekati pokok yang dilarang ni. Syaitan tu, iblis tu, dia dengar perintah Allah Ta'ala pada Nabi Adam dan Hawa, jangan makan. Jadi iblis ni dipikir macam mana nak suruh Nabi Adam dan Hawa tu makan. Nabi Adam dan Hawa makan. Cerita ni ada dalam Quran, surah Al-A'raf. Surah Baqarah pun ada cerita, tapi surah A'raf lagi detail cerita dia. Allah Ta'ala nak cerita situ
berhati-hati kamu dengan musuh yang bernama Iblis dan ponco dia syaitan. Itu tujuan utama ayat dalam surah tu, ayat-ayat yang ada dalam surah Al-A'raf. Tapi cerita Israiliyat ni dia boleh kona kita sehingga kita tak nampak bahaya syaitan. Lala sekali nampak, oh ini sebab orang lelaki ada halqum, jadi tak nampak bahaya syaitan. Kau tengok versi Israiliyat, apa yang dia sebut? Bila mana Iblis dengar arahan tu, Iblis duk fikir macam mana nak suruh dua orang ni makan, Adam dan juga Hawa makan. Akhirnya Iblis pergi petik siap-siap. Ni riwayat Israiliyat. Petik siap-siap, bawa pergi pada Hawa, isteri Nabi Adam. 3 biji bawa 3 biji. Okay. Maka Hawa kata, pokok ni ataupun buah pada pokok ni Tuhan larang kami makan. Iblis kata, Tuhan larang dekati, bukan makan. Memang betul pun ayat Quran sebut itu, la taqrabah, jangan dekati. Tuhan tak kata pun la takulu, jangan makan, jangan dekati. Sekarang ni aku tolong petik, pokok tu duduk jauh, aku main datang bawa kat rumah. Sedap jugalah cerita tu kalau kita dengar. Okay. Jadi makanlah Hawa tu sebiji. Makan sebiji sedap, ambil sebiji ni sedap juga. Lepas tu Hawa kata, yang sebiji ni aku nak bagi pada Adam. Datang Nabi Adam dekat dengan Hawa, dia bagi kat Nabi Adam, Nabi Adam makan. Malaikat perasan dua orang tu makan. Malaikat cepat-cepat pergi pegang Nabi Adam tu. Nabi Adam tengah kunyah, buah tu belum sampai ke perut, duk terlekat kat leher dia. Pegang situ, keluar, tersembuhlah halqum. Hawa dah dekat dengan perut dah, nak sampai dekat usus, dekat dada. Pegang situ, keluarlah 2 payudara. Cerita karut tuan-tuan. Cerita karut benda ni. Quran tak sebut pun benda tu. Inilah jenayah ahli kitab Yahudi ni, dia buat macam tu. Ayat Quran yang suci tu cerita tentang bahaya iblis, liciknya tipu daya iblis, jadi tak nampak bahaya iblis. Lain sekali orang gelap dengar cerita, tak nampak kehebatan Quran. Quran nak beritahu berhati-hati dengan iblis. Sebab tu kalau kita tengok Quran ni, bila mana dia cerita sebenar, Quran cerita iblis tu dia pergi dekat Nabi Adam, dia kata pada Nabi Adam, kulu, makanlah kamu 2 orang daripada pokok ni. Ini dalam surah Al-A'raf, tuan-tuan boleh balik cek. Iblis kata, kalau kamu makan, takuna minal malakain atau takuna minal khalidin. Kalau kamu 2 orang makan, kamu 2 orang akan jadi sama taraf dengan malaikat dan kekal dalam syurga. Itu pujuk rayu iblis. Dia guna emosi Nabi Adam dan juga emosi Hawa. Yang mana kita tahu manusia ni, dia nak dekat dengan Tuhan, dia nak suruh Tuhan suka dan sayang pada dia. Jadi iblis ni dia guna perasaan manusia yang nak dekat dengan Tuhan tu untuk dia sesatkan manusia. Sebab tu kalau kita tengok, bila mana Nabi Adam dengar perkataan tu, makan jadi lagi dekat pada Tuhan, lagi Tuhan sayang, terus dia makan. Iblis tak kata makanlah buah ni sedap lagi pada buah lain. Nabi Adam tidak sebodoh itu untuk terima pujuk rayu syaitan. Sebab tu Nabi Adam, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, cerita Nabi Adam tu nak cerita liciknya pujuk rayu syaitan dan juga iblis. Sebab tu kata Sufyan As-Sauri, iblis dia nakkan kita ni buat satu kejahatan, dia buka pada kita 99 pintu kebaikan. Kalau tuan-tuan buka kitab Talbis Iblis, dia ada satu cerita Al-Imam Ibn Jauzi. Imam Ibn Jauzi bawa cerita tu daripada seorang tabi'in nama dia Mujahid. Mujahid ni anak murid kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Cerita ni para ulama tidak semua sepakat mengatakan hadis tentang cerita ni sahih. Maknanya ada yang kata dhaif. Tapi saya nak cerita sini macam mana nak sebut pada kita ni, syaitan ni dia punya licik, dia buka pada kita 99 pintu kejahatan, pintu kebaikan untuk kita pergi ke satu pintu kejahatan. Kata Mujahid, dia riwayat hadis tu, dia kata fi zamani Bani Israel, pada zaman Bani Israel, maknanya sebelum zaman Nabi Muhammad,
ada seorang abid, orang yang kuat buat ibadah, abid, ahli ibadah, duduk di rumah ibadah dia. Dalam riwayat tu sebut sauma'ah, rumah ibadah yang jenis duduk seorang ni, suluk seorang diri, nama dia sauma'ah. Macam surau kecil lah macam tu, duduk situ. Semua orang kampung kenal dia ni ahli ibadah dan orang yang paling amanah. Kalau letakkan apa-apa barang, confirm tak hilang, confirm tak akan berlaku apa-apa keburukan pada barang tu. Dia memang jaga betul. Jadi dalam kampung tu ada 3 orang lelaki muda. Dia orang nak pergi berjihad, nak sahut seruan, nak pergi ke medan perang. Cuma dia orang bimbang nak pergi jihad tu sebab ada seorang adik perempuan. Dia orang duk fikir 3 orang ni, kita nak tinggal kat siapa adik perempuan ni. Akhirnya seorang beri idea, kita tinggal kepada ahli ibadah yang duduk dalam rumah ibadah dia tu. Biar dia jaga, biar dia beri makan. Kita beri duit siap-siap, duit tu buat belanja, jaga adik kita. Bawa adik perempuan tu pergi jumpa ahli ibadah tu, beritahu hajat sebenar. Maka ahli ibadah tu peringkat awal dia tak mau terima, sebab dia tahu fitnah wanita bukanlah mudah untuk kita hadapi. Tapi selepas dipujuk-pujuk rayu oleh 3 orang adik-beradik tu, dipujuk rayu, akhirnya dia kata tak apalah, aku terima. Tapi dengan syarat, maknanya dia beritahu syarat kepada abang dia dan juga pada waktu tu adik perempuan pun duduk dengar sekali. Aku akan beribadah di bawah ni. Surau dia tu ada 2 tingkat tempat ibadah dia, dan kamu akan aku tempatkan di tingkat atas. Kamu duduk situ. Tiap kali makanan ataupun waktu makan sampai, aku akan letak makanan, kamu buka sendiri pintu. Aku tak akan ketuk, aku tak akan beritahu apa. Aku akan masak, bawa makanan, kamu buka je. Sampai waktu makan kamu buka. Jadi adik dia setuju, adik perempuan dia setuju. Jadi 3 orang tu pun pergilah ke medan perang. Tinggallah perempuan tu di rumah ahli ibadah tu sebagai amanah yang diletakkan kepada ahli ibadah tu. Maknanya ahli ibadah tu diamanahkan. Bila mana dia tu duk buat macam biasa, dia ibadah macam biasa, sampai waktu makan dia sedia makanan, dia hantar ke atas. Pada waktu tu Iblis datangkan bisikan pada dia. Iblis kata kepada ahli ibadah tu, alangkah buruknya seorang tuan rumah yang ada tetamu dalam rumahnya menyediakan makanan kepada tetamunya dalam keadaan tidak memberitahu tetamunya makanan dah siap. Maknanya Iblis kata, kamu tu tuan rumah, perempuan tu tetamu, kalau kamu tak nak bercakap pun, sekurang-kurangnya hantar makanan tu, ketuklah pintu bilik dia, ketuk pintu alamat kepada makanan dah sampai. Takut-takut dia tak buka, takut-takut dia tak tahu, dia tertidur, dia tak sedar. Apa punya tuan rumah, dia kena benda tu, dia dengar bisikan tu, dia kata betul tak? Okey, dia upgrade sikit layanan dia. Dia ketuk, siap makanan dia ketuk. Lama ketuk, sebulan lebih, pakai kaedah ketuk. Iblis datang, saya nak sebut tak putus asa Iblis. Iblis datang beritahu apa punya tuan rumah, dekat 2 bulan dah duduk rumah kamu, takkan ketuk je, bagi tahulah, ketuk dan beritahu makanan dah siap, beritahu sikit. Tak bercakap langsung apa punya tuan rumah. Dia ahli ibadah kata, betul tak? Upgrade sikit, ketuk, lepas tu beritahu makanan dah siap. Okey, buat boleh sebulan pula kaedah tu. Buat boleh sebulan kaedah tu. Iblis datang lagi, cocok lagi. Iblis kata apa punya tuan rumah, 3 bulan ketuk, lepas tu beritahu makanan siap. Sekurang-kurang tunggu biar dia buka pintu dan ambil makanan dan tanya, kok makanan tak sedap, aku nak ejah kat mana-mana boleh? Tengok Iblis pandai kaedah dia, kaedah dia pandai. Jadi dia duduk fikir, betul tak? Maknanya ketuk pintu sampai kawan tu buka, perempuan tu buka, lepas tu tanya, makanan okey, yang semalam okey, yang pagi tadi okey, kalau tak okey saya nak ejah. Okey, buat guna kaedah tu. Habis guna kaedah tu, lebih kurang sebulan, datang pula Iblis. Iblis datang beritahu, takkan setakat tanya makanan okey ke tak, tanya perempuan tu okey ke tak duduk seorang dalam rumah ni. Iblis tu pandai dia punya mainan dia. Okey tak duduk seorang dalam rumah?
sunyi tu lama 3 bulan sunyi. Maka dia pun kata betul tak? Betul saja dia ibadah tu, tak ada yang tak betul. Sebab apa? Sebab dia nampak benda tu okey, tak ada masalah. Dia pun tanya kepada perempuan tu, sepanjang kamu duduk ni, kamu rasa okey ke tak duduk sini? Perempuan tu jawab, aku sebenarnya sunyi duduk rumah ni. Jadi ahli ibadah tu dia mari sedap, tak pernah cakap dengan orang perempuan. Hari tu boleh cakap. Jadi dia rasa seronok. Jadi ibadah tu slow dah. 2 jam sekali naik atas tanya, okey tak okey? Saya mudahkan cerita. Dia makin sedap cakap dengan perempuan tu sampai jadi rapat, sampai boleh bersentuhan tangan, dan akhirnya berzina. Okey, syaitan dah berjaya untuk step pertama, berzina. Dah berzina. Bila mana dah berzina, tak ada apa, berzina tak ada apa-apa. Okey. Jadi awalnya dia rasa dosa lah berzina. Tapi dia tengok perempuan tu okey, dia pun okey, tak ada masalah, dia berzina. Maknanya dia bukan buat sekali, berkali-kali dia buat. Sampailah perempuan tu mengalami sedikit perubahan. Mudah cerita, perempuan tu mengandung anak dia, anak zina mengandung. Dia dah cemas. Iblis pun beri idea pada dia, kalau 3 orang abang dia tu balik nanti, lepas tu dia tengok adik dia mengandung, confirm lah abang dia tu akan jahanamkan kamu, maknanya akan bunuh. Sebelum kamu dibunuh dengan sebab jenayah kamu, bunuh dulu perempuan tu dan kandungannya. Upgrade balik. Tadi berzina, saya nak sebut ni, dia buka pintu tu asal buat baik tu, buat baik atas nama buat baik kepada tetamu, buat baik. Akhirnya berzina, dosa besar satu. Lepas tu bunuh orang. Selesai dia bunuh orang, tahu-tahu boleh bayang seorang ahli ibadah bunuh orang. Selesai dia bunuh orang, dia jadi macam blur, tak tahu nak buat apa. Iblis beri idea, kamu tanam mayat ni di satu tempat yang jauh. Lepas tu dia cemas lagi, dia duduk fikir, kalau abang dia 3 orang nanti balik tanya, apa aku nak jawab? Iblis kata pada abang tu 3 orang, adik perempuan kamu menanggung rindu yang teruk sehingga dia mati. Idea iblis. Dia pakai idea iblis tu. Akhirnya tak lama lepas pada tu, baliklah 3 orang abang kepada perempuan yang dah dia zina dan dah dia bunuh. Abang dia tanya, mana adik kan, mana saudara perempuan kami? Dia kata, saudara perempuan kamu telah sampai ajal. Kerana rindukan pada kamu, makanan-makanan yang aku hidang dia tak lalu makan, dan aku cek bilik dia, aku tengok dia dah mati. Tak apalah, 3 orang abang tu pun diterima. Cuma takdir Tuhan ni nak sebut pada kita, iblis ni memang dia banyak idea betul. Tak tidur malam dia fikir macam mana nak uji manusia di jahanam. Dia masuk dalam mimpi, dalam tidur, salah seorang daripada 3 beradik abang tu beritahu kepada 3 beradik tu dalam mimpi bahawasanya ahli ibadah tu telah mengkhianati amanah yang telah diberikan. Dia telah berzina dengan adik perempuan kamu, dan dia telah bunuh adik perempuan kamu selepas dia berzina lama, siap ada anak, hampir ada anak mengandung, dan dia tanam di kawasan sekian. Mula-mula tak percaya, tapi adik dia tu, antara 3 beradik tu, yang paling bongsu tu, 3 beradik lelaki tu beritahu pada 2 orang tu. Yang 2 orang tu tak percaya. Tapi kita nak pergi cek, sebab dalam mimpi tu beritahu dekat mana tanam mayat perempuan tu, mayat dia mereka. Pergi cari, akhirnya ada tertanam situ. Sebab ada petanda, kalau saya tak silap, cincin ataupun rantai yang dipakai. Balik tanya kepada ahli ibadah, sekian beritahu cerita panjang. Ahli ibadah tu mudah ceritanya mengaku 3 orang abang tu tadi beritahu kepada ahli ibadah tu, kami akan bawa kes ni kepada penguasa, dan kami akan biarkan penguasa yang akan hukum. Dan hukuman dia sudah pasti hukuman mati, tak ada hukuman lain. Jadi sebelum menunggu hukuman mati menjelang tiba tu, iblis datang sekali lagi pada ahli ibadah. Iblis kata, kamu celaka dah kali ni. Ada satu cara je, kalau kamu buat cara ni, confirm kamu selamat, kamu tak akan mati dibunuh, tak akan kena hukuman. Iblis tu beritahu kepada
kepada ahli ibadah. Ahli ibadah tu kata, apa cara dia? Cara dia, kamu sembah aku, kamu sebut nama aku, maka kamu akan terlepas pada hukuman tu. Tuan-tuan boleh tengok, daripada zina, bunuh orang, sekarang ni dia naik stage paling tinggi, syirik. Dia tak ada pilihan, dia cemah, akhirnya dia sembah iblis. Dia sembah iblis. Iblis kata, tahniah, congratulations, malam ni tahniah, aku dan kamu jadi bahan bakar neraka dua-dua. Aku tak ada apa-apa pun, aku nak tengok cerdik bodoh, nyata kamu bodoh, kamu ikut aku. Saya nak sebut ni, dia buka pintu kebaikan satu. Itu bahaya. Itu bahaya. Okay. Cerita tu tadi dalam hadis memang ada sebut dah. Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab dia Hilyatul Awliya dia sebut. Cuma hadis tadi tu taklah berapa kuat sangat dari segi sanad ni. Okay. Cuma saya nak sebutnya, ahli kitab Yahudi ni, cerita-cerita Israiliyat tu memang mengganggu tema utama ayat Quran. Macam cerita tadilah, cerita Nabi Adam dengan Hawa makan buah yang terlarang tu, pokok yang terlarang, mendekati dan makan buah daripada pokok terlarang tu. Poin Quran nak beritahu bahayanya, liciknya godaan dan tipu daya iblis. Mari cerita Israiliyat kita nampak halkum payudara, tak nampak Melayu. Jam je cerita Israiliyat ni. Jadi kita kena berhati-hati dengan riwayat Israiliyat. Israiliyat ni mari pada mana? Mari daripada tangan-tangan ahli kitab yang tidak ikhlas hatinya. Mereka nakkan sesuatu daripada habuan dunia, sehingga mereka telah mencampur adukkan ayat Tuhan dengan ayat mereka. Okay. Jadi sebab itulah kalau kita tengok ahli kitab Yahudi ni, Allah Ta'ala cerita detail. Kalau kita buka Quran surah Baqarah, bermula muka surat 12 sampai muka surat 20. Muka surat 12 ni masih juzuk 1. Bermula ayat yang ke 77, Allah Ta'ala start cerita tentang kumpulan-kumpulan Yahudi, bermula daripada kumpulan cerdik pandai sampailah kumpulan yang tak pandai menulis, tak pandai baca. Perangai Yahudi satu persatu, 8 kumpulan. Tuhan cerita semua. Pemimpin Yahudi macam ni, ahli kitab Yahudi macam ni, orang terpelajar Yahudi macam ni, orang daripada kalangan peniaga Yahudi macam ni. Satu-satu Tuhan cerita. Sebab apa Tuhan cerita pada kita? Tuhan cerita pada kita, tujuan yang pertama kata para ulama, supaya orang Islam yang membaca ayat ni tidak terkena penyakit Yahudi tu. Tidak terkena penyakit Yahudi. Tapi walau macam mana pun, kita tahu Nabi pernah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi kata, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuh. Maksud hadis tu kata Nabi, kamu akan mengikut cara hidup, perilaku, tabiat orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sehinggalah mereka tu masuk dalam lubang biawak, kamu akan ikut masuk sekali. Sahabat tanya Nabi, al-Yahudu wan Nasara, adakah itu Yahudi dan Nasrani? Jawab Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan dua kelompok tu? Nabi tunjuk pada kita, Nabi beritahu pada kita, masalah umat Islam akhir zaman dekat-dekat kiamat ni, dia akan mengikut sedikit demi sedikit perangai, tata cara, perilaku orang Yahudi. Imma orang Islam tu daripada kalangan ahli agama, ataupun orang Islam tu daripada kalangan peniaga, pengusaha sekian-sekian. Sikit pun kita akan terkena benda tu, kalaulah kita tidak beri perhatian terhadap ayat-ayat Quran yang cerita pada kita tentang bahaya Yahudi. Maka kita akan tengok perangai Yahudi itu akan kena pada orang Islam. Perangai Yahudi akan kena pada orang Islam. Kita tengok di kalangan orang Islam, ada tak orang yang faham agama di kalangan orang Islam yang menggunakan agama untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk jaga periuk nasi? Sejarah ulama Islam yang jahat macam tu memang ada, tak dapat dinafikan. Kita tengok di kalangan orang Islam yang bekerja, ada tak perangai macam Yahudi? Ada perangai macam Yahudi. Kita tak kata dia Yahudi, cuma kita kata perangai dia macam Nabi sebut, perangai munafik.
Dia tidak menjadikan orang tu kekal dalam neraka, cuma perangai tu perangai munafik. Kan Nabi sebut, salasun man kunna fihi, 3 perkara yang kalau ada pada seseorang tu, maka dia munafik. Ayatul munafik salasa, 3 tanda orang munafik tu ialah yang pertama Nabi kata, idza haddasa kadzaba, bila mana dia bercakap dia menipu. Wa idza wa'ada akhlafa, bila mana dia berjanji dia mungkir janji. Wa idza tumina khana, bila mana diberi amanah dia khianat. Dan ada sebahagian riwayat sebut yang keempat, bila mana berbalah, bertelagah, bertelingkah, buruk pertelingkahan dia. Pertelingkahan dia buruk. Itu tanda Nabi sebut. Tanda tu bukanlah bila mana kita tengok orang Islam yang ada perangai tu, cakap tipu, janji mungkir, amanah dia pecah amanah, kita nak kata dia tu munafik, sama macam Abdullah bin Ubay duduk dalam neraka, tak? Sama juga dengan kita tengok orang-orang agamawan daripada kalangan orang Islam yang menipu macam ahli kitab, kita kata dia duduk dalam neraka macam Yahudi. Perangai itu perlu dihindari, sebab kalau berterusan tidak mungkin, ataupun mungkin juga kita akan kena macam Yahudi kena macam munafik kena. Sebab tu kalau kita baca Quran keseluruhan, Quran kalau bercakap tentang golongan sesat, Quran akan bercakap tentang 4 golongan. 4 golongan. Yang pertama, Quran akan bercakap tentang Yahudi. Yang kedua, Quran akan bercakap tentang Kristian. Yang ketiga, Quran akan bercakap tentang penyembah berhala, musyrik. Dan yang keempat, Quran akan bercakap tentang munafik. 4 kumpulan ahli sesat yang Quran tekan dalam Quran sendiri, yang Allah Ta'ala tekan dalam Quran. Tak akan lebih pada tu. Cuma ajaran sesat yang kita tengok luar pada Quran ni banyak, lebih daripada 4 tu lah. Cuma kau tengok acuan dia mesti mari daripada 4 tu. Kita tengok macam mana Kristian boleh sesat. Macam mana Kristian boleh sesat? Kristian boleh sesat maknanya daripada asal-asal ajaran Kristian yang tidak menerima penyembahan pada berhala. Kita tengok sebab apa Kristian boleh sembah berhala. Dia orang kenal sembah berhala tu macam mana? Sebab ada satu orang, Saint Paul kalau saya tak silap, dia seorang padri lah, tapi nasab keturunan dia tu dia Yahudi. Asalnya dia Yahudi. Dia masuk Kristian, dia buat dakwaan, dia bermimpi Jesus, dan Jesus minta sembah dia. Lepas tu berkembangnya ajaran ataupun fahaman Trinity tu. Sama juga dengan Islam. Macam mana dalam Islam ada kumpulan pelampau, kumpulan-kumpulan yang mengkafirkan. Kita ambil contoh Syiah. Syiah ni asal daripada mana? Syiah ni asal daripada seorang lelaki nama dia Abdullah bin Sabah. Sebab tu kumpulan Syiah yang pertama dipanggil Syiah Sabaiyah. Abdullah bin Sabah ni dia orang Yaman. Bila mana cek nasab keturunan dia, dia Yahudi. Dia hidup sezaman dengan zaman Ali bin Abi Talib. Ketika mana Ali bin Abi Talib dibai'ah jadi khalifah, dia ada dalam majlis bai'ah Ali bin Abi Talib. Apa yang dia sebut pada Ali bin Abi Talib? Dia kata, anta ilah, wahai Ali, kamulah Tuhan kami. Start pada tu Syiah lahir, mai daripada Yahudi. Saya nak kata celupan asal tu dia akan datang daripada tu. Mana-mana pun, mana-mana ajaran sesat atas muka dunia ni, konsep dia tu mesti mari daripada tu. Dan perbahasan kita ni berkaitan dengan kitab milik orang Yahudi. Kalau kita tengok, orang Yahudi ni dia mengaku dia ada 2 kitab. Satu nama dia yang sekarang ni lah, yang Yahudi yang ada di Palestin, Yahudi yang duduk merata dah di Rusia mana-mana pun, di Amerika Syarikat ke mana-mana. Dia orang mengaku dia orang ni ada 2 kitab. Satu nama dia Old Testament, satu lagi nama dia Talmud. Old Testament tu perjanjian lama yang mereka dakwa sebagai Taurat. Kalau kita tengok, perjanjian lama ni adalah himpunan kitab-kitab Nabi terdahulu. Dalam Old Testament ni ada berapa buah kitab? Ada 39 buah kitab yang terhimpun. Termasuklah mereka dakwa dalam perjanjian lama tu kitab Taurat milik Nabi Musa AS yang Allah Ta'ala turun pada Nabi Musa AS. Jadi daripada 39 buah kitab tu, kalau kita nak beri mudah faham, dia macam Quran 39 juzuk. Quran 30 juzuk, dia 39 bahagian. 5 bahagian awal dalam kitab
Old Testament tu, perjanjian lama tu, mereka dakwa itulah Taurat. Itulah Taurat. Kemudian baki daripada 39 tu, tolak 5 yang awal tu, itu ialah kitab-kitab yang lain, yang mungkin datang daripada Zabur, yang mungkin datang daripada suhuf-suhuf Nabi yang lain. Okay. Dan yang kedua, yang dipegang dan dipercayai oleh golongan Yahudi ni, nama dia Talmud. Talmud ni asalnya ialah tulisan Rabai Yahudi. Rabai ni ulama dia lah. Tulisan tu ialah huraian kepada Old Testament. Maknanya kalau kita tengok, kita nak mudah bagi faham, dia macam kitab tafsir lah. Okay. Tapi kita orang Islam, tafsir, kita tak kata tafsir tu kitab suci Tuhan. Tafsir Ibnu Katsir, huraian daripada Ibnu Katsir terhadap ayat Quran. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Cuma nak beritahu, setiap yang tulis kitab tafsir tu, dia ada metodologi dia sendiri. Dia ada kecenderungan penulisan. Hak ni nak tafsir, guna ayat Quran sebagai huraian ataupun elaboration dia. Yang ni pula nak tafsir, guna kaedah bahasa Arab, nak tengok keajaiban kalimah-kalimah. Tapi beza Talmud Yahudi ni, mereka angkat dia juga sebagai kitab suci. Mereka angkat dia sebagai kitab suci. Dan Talmud tu pula ada dua bahagian. Ada dua bahagian. Bahagian pertama nama dia Misnah, bahagian kedua nama dia Gemora. Ni antara nama-nama dia lah. Misnah tu pula merupakan bahagian paling induk. Dan Gemora tu, bahagian kedua tu ialah penerangan pada Misnah. Ini sekadar maklumat je lah. Cuma nak beritahu pada kita, yang menjadi pegangan betul-betul golongan Yahudi begini, imma Yahudi tu Yahudi ekstrim seperti mana Zionis di Palestin sekarang ni, ataupun Yahudi ortodok yang juga ada di Palestin hari ini. Mereka kuat berpegang pada Talmud berbanding Old Testament tu, kuat berpegang pada huraian berbanding yang asal tu. Jadi kita akan tengok mereka berpegang kepada kepercayaan dan huraian-huraian yang mungkin jelas terpesong dalam tu. Cuma yang menariknya, dalam Old Testament ni dia ada himpunan kitab berkaitan dengan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Ada 26 nabi. Macam dalam Quran ada 25, dia orang ada 26. Cuma Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, antara ideologi Yahudi yang jelas sampai ke zaman kita ni tak berubah, iaitu dalam surah Baqarah Allah Ta'ala sebut pengakuan orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia percaya mereka ni manusia paling terbaik, spesies manusia yang paling terbaik Tuhan cipta atas dunia, mengalahkan kumpulan-kumpulan lain. Jadi mereka telah buat dakwaan, dan dakwaan ni bila dia orang buat? Zaman Nabi lagi. Zaman Nabi lagi dia orang dah buat. Maknanya ketika mana dia orang duduk di Khaybar di Madinah pada waktu tu, dia orang dah buat dakwaan. Ayat Quran surah Baqarah ayat 80, Allah Ta'ala kata wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan telah berkata golongan Yahudi, kami yang Yahudi semua sekali tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari sahaja. Ini ideologi Yahudi. Orang Yahudi percaya, orang-orang Yahudi ni, agama Yahudi yang menganut agama Yahudi ni, mereka ni kalau buat dosa yang paling besar, dosa dia orang sama macam orang Islam, zina, minum arak, makan khinzir, semua tu masuk pada dosa. Kalaulah orang Yahudi buat, maksimum had masuk neraka 40 hari sahaja, tak akan lebih pada tu. Yang masuk lebih ni Kristian, Muslim. Yahudi 40 hari. Tinggi mana dosa pun, tipu banyak mana duit, pelingkuk duit orang bilion ke juta ke, 40 hari. Tak akan lebih pada tu. Daripada mana datang idea masuk neraka 40 hari ni? Idea dia datang, cetusan idea tu mula, dia orang flashback balik bila mana dia orang diselamatkan oleh Nabi Musa keluar daripada Mesir menuju ke Palestin. Dia orang duduk dengan Nabi Musa di satu padang. Padang yang tidak ada apa-apa bangunan. Ni Quran sebut.
Duduk dalam riwayat kata 40 tahun dia orang duduk situ. Di situlah dia orang terima al-manna was-salwa, makanan daripada langit dia orang terima. Dia orang tak keluar mana-mana, dia orang duduk situ. Allah Taala jamu dia orang dengan keistimewaan. Macam-macam keistimewaan. Jadi selama 40 tahun tu dia orang duduk situ. Waktu itulah juga Nabi Musa AS menerima Taurat. Nabi Musa AS diminta oleh Allah Taala untuk bermunajat di atas bukit Tursina. Bermunajat di atas bukit Tursina untuk terima Taurat selama 40 hari 40 malam, arba'ina lailah. Ini dalam surah Al-Baqarah Tuhan sebut. Selama 40 hari itu Nabi Musa meninggalkan kaum dia Bani Israel yang diawasi oleh Nabi Harun pada waktu itu. Tapi Nabi Harun tak mampu nak elak. Ada satu benda pelik yang berlaku di kalangan kaum Nabi Musa pada waktu itu, iaitu dia orang start menyembah satu patung yang menyerupai lembu yang dibuat oleh seorang lelaki nama dia Samiri. Dia orang sembah patung tu. Sembah patung tu. Nabi Musa komplit 40 hari, Nabi Musa komplit 40 hari, turun tengok kesyirikan berlaku, sembah patung lembu. Nabi Musa marah pada Nabi Harun. Ini ada sebut dalam Quran. Okay. Lepas pada tu Nabi Musa sedarkan kaum dia stop, tak sembah lagi patung lembu tu. Okay. Jadi datang daripada idea tu lah orang Yahudi kata kami ni kalau duduk neraka 40 hari. Sebab Nabi Musa tinggal kami 40 hari. 40 hari tu dan kalau tengok daripada perangai mengagungkan lembu tu, esen intipati tu dia pergi pada agama Hindu sikit lagi ni. Ada pantang larang lembu tu tak boleh. Kalau tengok di India, lembu ni berkeliaran tengah jalan. Kepadatan lembu dengan orang sama banyak. Lembu banyak, orang banyak. Okay. Saya pernah pergi India, pernah pergi New Delhi. Okay. Dan dia ada satu akta, tidak boleh buat penyembelihan lembu secara terbuka. Terutamanya kawasan di New Delhi ni, dia ada satu kawasan nama dia Uttar Pradesh. Uttar Pradesh ni kawasan orang Islam. Uttar Pradesh ni kalau tuan-tuan nak tahu, ada seorang orang yang asal pada Uttar Pradesh ni duduk di Malaysia berjaya jadi businessman. Maidin Muhammad. Kedai Maidin tu, Maidin Mall tu. Maidin punya kampung asal dia Uttar Pradesh, bukan Sivaganga, Uttar Pradesh. Okey, Uttar Pradesh kampung asal. Okey. Tapi Uttar Pradesh ni saya pernah pergi sendiri. Dia Muslim ramai. Bila mana kerajaan India ni bertukar sekarang ni bawah pemerintahan Narendra Modi, PM dia. Narendra Modi ni daripada kumpulan yang ekstremis Hindu. Dia orang masih lagi duk ada isu. 2-3 hari ni masih lagi duk isu tentang satu tempat di India nama dia Masjid Babri. Masjid Babri ni masjid yang dah ratusan tahun dah. Cuma orang Hindu sana tak puas hati. Dia orang pernah bakar Masjid Babri ni sebab dia orang percaya Masjid Babri tu dibina di atas runtuhan sebuah kuil. Situ. Dia orang perjuangkan. Dan dia orang kata Siva yang arahkan untuk bakar masjid. Siva tu Tuhan dia. Bukan Siva Gangga lah, Siva. Okay. Tapi nama Siva tu nama Tuhan dia lah. Siva ni banyak. Di India ni saya pergi dia ada Siva Dharma, Siva Gangga tu nama-nama kampung. Dia orang India ni dia ada satu kepercayaan. Siva tu boleh menjelma di mana-mana tempat yang dia nak menjelma. Dan penjelmaan dia tidak stop pada zaman Siva hidup. Sampai zaman sekarang pun ada. Saya pergi tahun 2018. Jalanan tu pergi ke Kashmir. Di Kashmir ni dia ada satu bukit. Bukit tu nama dia Pahalgam. Pahalgam ni bukit tempat orang main ski time musim sejuk. Tapi saya pergi tu bukan musim sejuk lah. Saya pergi bulan 8, bulan 8, bulan 9. Bukit tu tak dibenarkan ziarah bagi semua pengunjung luar negara. Polis pun buat sekatan. Saya tanya orang Kashmir, sebab apa? Sebab orang Hindu dakwa Siva sekarang berada di kawasan bukit tu. Jadi tak ada orang boleh kacau. Semua nak pergi mengadap Siva, pakai baju putih macam ihram. Dia orang akan pergi buat upacara berbulan, berkampung situ. Sebab percaya Siva menjelma di Kashmir. Dan Narendra Modi pun dia gunalah
alasan tu untuk take over Kashmir. Sebab Kashmir ni kawasan yang ramai Islam kan. Cuma Kashmir yang belah Pakistan tu dah tak boleh buat apa-apa. Kashmir yang belah India, dia orang guna alasan agama. Sama juga macam di Malaysia dulu, kalau tuan-tuan ingat 2-3 bulan dulu ada kes nak buat satu kuih. Apa yang dia orang guna alasan? Arahan Siva suruh buat kuih situ. Walaupun tanah tu tanah milik kerajaan, tapi Siva suruh, kerajaan ke apa tak kira. Ini ada satu kepercayaan seperti itu. Ada satu kepercayaan seperti itu. Jadi nak sebut pada kita, sikap suka mengagungkan binatang tu mari pada Yahudi tu asal. Cuma di India ni kau tengok, walaupun negara dia tak benarkan penduduk Uttar Pradesh, khususnya Delhi tu Uttar Pradesh lah. Uttar Pradesh tu Muslim, tapi 70% Syiah situ, tak ramai yang Sunni. Kalau tuan-tuan pergi ke Uttar Pradesh ni, dia ada satu tempat, nama dia Imam Bara. Situ dikatakan kubur Sayyidina Husin. Ada juga di India. Padahal Sayyidina Husin tu bukan keturunan India, dia kan keturunan Nabi. Tapi dia ada buat satu besar punya tempat, Imam Bara nama dia. Tanya 10 Muharram dia orang akan buat. Ni nak masuk bulan Muharram dekat ni, upacara yang pelik-pelik dia orang akan buat. Upacara panah kuda putih semua dah ada situ. Dan dia orang punya Syiah tu Syiah yang brutal, ekstrim. Kita kena tahu, walaupun Syiah ni negara paling kuat dia ialah Iran, tapi populasi Syiah paling ramai di dunia ialah di India dan Pakistan sebenarnya. Di Iran tu dia orang negara, tapi ramai orang yang menganut, ramai di India dan juga Pakistan. Dia macam orang Islam paling ramai di dunia, Indonesia. Dia bukan negara Arab. Jadi nak sebut pada kita, dia larang, Narendra Modi tu dia larang sembelih sebab nak muliakan lembu tu. Tapi bila mana kita tengok carta pengeluar daging import di dunia, India antara top 10 sebenarnya, bahkan top 3 pun sebenarnya. Bukan top 10, top 3. Pembekal daging lembu terbesar di dunia, India masuk. Walaupun India tu orang duk sebut tak boleh nak sembelih lembu suka-suka hati sana. Sebab tu ada satu keluarga di Kashmir dibunuh atas alasan dia orang sambut korban. Dia orang buat video lah. Dia orang cuma cari point. Jadi Nabi Musa AS betulkan balik benda tu. Stoplah Bani Israel ni daripada sembah berhala, sembah patung lembu Samiri tu. Cuma dia ada satu penyakit. Tengok lembu tak nak kacau. Sembah tak dah. Dah stop dah sembah. Tapi tengok lembu tak nak kacau, tak nak makan, tak nak kacau apa lembu. Sebab tu kalau kita tengok surah yang paling panjang dalam Quran, nama dia surah Baqarah. Kan? Surah Baqarah ni lembu betina maksud dia. Kalau kita tengok, dia ada satu cerita Israiliyat juga. Cerita Israiliyat, apa sebab Nabi Musa AS diperintahkan untuk sembelih lembu. Yang kita biasa dengar lah. Sebab ada satu kes pembunuhan di kalangan Bani Israel. Ada satu orang mati dibunuh, tak tahu siapa yang bunuh. Jadi dua kampung ni bertelagah sebab nak cari siapa pembunuh. Dua-dua kampung, dua-dua kumpulan tu ialah Bani Israel. Turun perintah wahyu kepada Nabi Musa untuk selesaikan kes tu. Allah Ta'ala suruh Bani Israel ni sembelih lembu. Kalau kita baca dalam surah Baqarah, bermula ayat yang ke 67, Allah Ta'ala kata, wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa, kami perintahkan pada kamu untuk sembelih lembu. Qalu atattakhizuna huzwa. Kata Yahudi, adakah itu, orang kata apa, main-main. Kita pergi laluan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okay, kita sambung sikit lagi pasal cerita arahan Allah Ta'ala suruh Nabi Musa sembelih lembu. Kalau kita baca dalam surah Baqarah ni, Bani Israel dia nak sembelih lembu tidak semudah terima arahan terus sembelih. Quran sebut pada kita antara soalan yang ditanya oleh Bani Israel pada Nabi Musa bila mana arahan tu datang. Dia tanya pada Nabi Musa, ud'u lana rabbak yubayyin lana mahi. Tolong tanya pada Tuhan, wahai Nabi Musa, lembu tu nak lembu yang jenis macam mana? Tanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jawab, beritahu kepada Nabi Musa, innaha baqarah, ianya mestilah lembu betina, la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Lembu tu pula tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Permintaan syarat yang Tuhan letak tu dah jadi payah sikit. Pertama nak lembu betina, yang kedua tak nak muda sangat, tak nak tua sangat, pertengahan. Tak puas hati Yahudi ni tanya lagi Nabi Musa, ud'u lana rabbak ma launuha. Tanya pada Tuhan kamu, lembu betina yang tak tua tak muda tu nak warna apa? Nak warna apa? Yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhir. Soalan yang kedua ni Tuhan bagi payah sikit lagi. Tuhan kata warna dia naklah warna yang kuning, tapi tak kuning yang cair sangat, tak juga kuning yang terang sangat. Tasurrun nadhirin, tapi sedap mata memandang. Nak pilih yang sedap mata memandang ni susah, sebab mata setiap orang tak sama bila mana dia pandang sesuatu. Tengok lembu ni berkenan, tanya orang lain tak berkenan lembu ni. Sebab mata manusia ni dia subjektif menilai sesuatu, dia ikut selera dia. Sebab tu kau tengok sebahagian orang bila mana dia kahwin, di mata dia perempuan yang dia kahwin tu comel, okey, padan dia. Mari tetamu yang majlis perkahwinan dia mari datang, dia kata tak padan.
patut boleh dapat lawa lagi. Main seorang lagi, tak ada. Patut lelaki tu tak payah kahwin lagi. Macam-macam dia kata. Sebab mata orang dia tak sama. Mata orang tak sama. Okey. Balik pada cerita tadi, bila mana Tuhan dah beritahu warna tak nak kuning, terang tak nak kuning lembut sangat, tapi sedap mata memandang, tanya lagi. Bani Israel ni dia ada perangai degil, dia tanya lagi, ud'u lana rabbak mahi, tolong tanya pada Tuhan kamu wahai Nabi Musa, tolong perincikan sikit, nak yang jenis macam mana sebenarnya. Allah Ta'ala jawab, baqaratul la zalulun tusirul arda wa la taskil harsa musallamatul la syiyata fiha. Allah Ta'ala nak lembu yang bukanlah lembu yang diguna untuk membajak di tanah pertanian, dan bukan juga lembu yang dipelihara untuk daging dan susunya. Yang bajak pun tak nak, lembu pera untuk makan ataupun untuk susu pun tak nak. Permintaan ni lagi jadi makin susah. Tapi last sekali dia orang sembelih jugalah. Okay. Cuma versi Israeliat yang kita dengar, bila mana dia orang dapatlah lembu tu, dia orang dapat lembu tu kepunyaan seorang budak yang miskin. Nak beli pula payah. Sebab budak tu dia ada satu je lembu. Lembu tu pula lembu peninggalan ayah dia yang dah meninggal. Jadi Bani Israel ni pun letak harga 1 dinar untuk satu lembu. Dia balik tanya mak dia kata tak padang 1 dinar, kita ada satu je lembu. Lalu Bani Israel tawarkan 3 dinar. Berganda jadi budak tu pergi balik jumpa dengan Bani Israel. Last sekali harga dia ialah sebanyak emas yang boleh memenuhi kulit lembu tu bila mana dia sembelih. Riwayat sebut, Israeliat sebut, mana sembelih lembu tu, kulit lembu tu boleh tampung berat mana. Boleh tampung berat mana. Maknanya emas nak bagi penuh satu kulit lembu tu, itulah harga lembu tu. Itu versi Israeliat. Dapat lembu tu sembelih, ambil lidah, pukul dekat mayat bangun beritahu siapa bunuh. Mayat tu kata yang bunuh aku ialah anak saudara aku, sebab anak saudara aku nak harta, dia nak suruh aku mati cepat. Jadi dia bunuh aku, dia geletak aku dekat kampung lain supaya orang tak tuduh dia. Mayat tu cerita. Tapi ni versi Israeliat tu. Tuan-tuan jangan percaya macam dengar ada sahih lagi. Nanti dulu. Dia ada satu lagi versi dia. Versi yang paling sahih ialah versi riwayat Imam An-Nasafi. Dalam kitab dia tafsir An-Nasafi, Imam An-Nasafi kata, tujuan Tuhan suruh Bani Israel sembelih lembu ni untuk membebaskan Bani Israel daripada syirik dan juga penghormatan pada lembu sebenarnya. Sebab Bani Israel ni dia ada rasa hormat pada lembu. Lepas daripada Nabi Musa kat dia orang jangan sembah lembu yang dibuat oleh Samiri tu. Dia orang ada satu penyakit, dia orang tak berapa sangat dengan lembu ni. Dia orang hormat lembu. Jadi Tuhan suruh perintah dia orang sembelih lembu tu, tujuan dia untuk buang rasa hormat pada lembu tu. Hormat mana yang kena letak pada tempat yang special, tak boleh kacau. Tuhan suruh dia orang sembelih lembu dan makan. Itu riwayat yang paling sahih sebenarnya. Tak ada isu pembunuhan pun. Tak ada isu pembunuhan. Nak suruh Bani Israel rasa lembu tu okey, tak ada masalah. Kamu nak makan, makan. Nak sembelih, makan, okey, tak ada masalah. Penyakit mengagungkan binatang ni sehingga jadi besar ialah bukan penyakit yang ada pada Bani Israel je, tuan-tuan. Bahkan sebahagian orang atas dunia ni dia ada penyakit tak makan setengah-setengah haiwan. Tak makan dengan sebab doktor kata makan darah tinggi naik, itu bab lain, itu bukan syirik. Sebab apa tak makan kambing haji? Tak boleh, saya makan kambing pening. Tak apa, tu tak syirik pun. Kita tak boleh kata haji syirik tak makan kambing. Tak boleh kata lagu tu. Kita jangan buat pandai, buat kepala biar ada doktor pula. Okay. Melainkan kalau haji tu kata saya tak makan kambing sebab memang moyang saya dulu dah pesan jangan makan kambing. Sebab kambing inilah yang tolong kami ketika mana moyang saya kalah judi dulu. Tu lain. Itu dah ada syirik kan. Kalau tuan-tuan ingat, dia ada, saya tak pasti, rasanya di Perak kot tempatnya. Dia ada satu keluarga Pak Kaduk, dia tak makan ikan tapah, tak makan. Sebab Pak Kaduk kalah judi, ikan tapah tu nganga dalam mulut ada emas. Pak Kaduk ambil, dia sumpah, keturunan aku jangan makan ikan ni sebab ikan ni dah tolong aku lepas kalah judi. Makan muntah darah. Kepercayaan tu ada. Sebahagian orang percaya. Dia sama macam
di Minangkabau, di Padang, Sumatera. Dia orang tak makan kerbau. Kerbau tak makan. Bukan semua jenis kerbau. Kerbau yang kerbau bala. Orang Terengganu panggil kubah bala. Yang warna pink tu tak makan. Sebab apa? Kerbau tu bila mana berlaku peperangan antara orang Minang ni, kerbau tu pernah minum darah mayat seorang gadis Minang. Jadi sial minum dia tu. Jadi tak makan. Dia orang tak makan. Dia orang korban pun dia orang tak pakai kerbau jenis ni. Itu tak boleh. Itu dah kepercayaan syirik. Ada sedikit orang kata apa, pengagungan. Sebab apa tak makan? Ada kepercayaan sial, benda tak boleh. Jadi itu sebab. Dan benda tu dia kena sikit pada geng-geng Hindu dalam tu. Jadi nak sebut pada kita, Yahudi ni dia asas kepada berlakunya kesesatan pada mana-mana agama atas dunia ni. Jadi lepas pada ni kita akan tengok. Untuk minggu depan kita akan tengok catatan dalam kitab-kitab pegangan orang Yahudi ni, terutamanya perjanjian lama, Old Testament, tentang kedatangan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.